Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama saya di dalam program YouTube channel Sembang-Sembang bersama Abang Mi. Okey, hari ni kita nak tengok pasal apa Okey, hari ni kita nak sembang sikit-sikit pasal biasa pasal fotografi, bukan pasal scuba diving. Dalam kursus fotografi yang saya kendalikan, saya ada 5 topik. Yang pertama is about the composition, yang kedua is about lighting dengan color balance, yang ketiga is about exposure, yang keempat is about lenses, yang kelima is about post processing. Okey, kali ni saya nak buat bukan course, it's about a sharing session. Dan apa yang saya maksudkan pasal post processing. Jadi kalau kita nak belajar fotografi, kita tak boleh deny ataupun kita tak boleh nak elakkan bahawa kita tidak akan membuat post processing. Jadi post processing ni is satu part yang besar. Dan kadang-kadang bila kita ambil gambar ni, gambar kita ni kadang-kadang dia ada sedikit cacat cela, macam habuk sana, habuk sini, ataupun ada spill sana, spill sini. Kita nak betulkan benda tu. Kita punya composition tu dah betul, kita punya konsep dah betul, tapi ada sedikit cacat cela tu yang kita nak kena bersihkan. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak dapat nak elakkan, habuk misalnya katakan, ataupun ada reflection sikit sebanyak, ataupun dia punya color tu tak berapa nak naik, ataupun dia punya white balance dia tu tak berapa betul sangat, kena buat slight modification. Jadi dekat situ kita perlukan post processing punya proses, right? Okey, saksikan video saya sampai habis. Untuk rakan-rakan yang baru menonton video saya, tolong subscribe, like, komen dan share. Aktifkan selam anda. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan post processing. Okey. Kalau pre-production tu maksud dia kerja-kerja awalan sebelum kita nak menghasilkan produksi tu. Kalau post-production tu selepas kita ambil. Post tu maksud dia selepas. Jadi lepas kita ambil gambar semua, proses editing tu kita panggil post-processing, right? Ataupun post-production pun sama juga. Okey. Kali ni macam mana saya nak buat, saya nak tengok, tunjuk dekat sini view apa yang ada dalam skrin saya. Kejap kita tengok dalam skrin saya. Okey, kita matikan ni sekejap. Okey, saya ada gambar. Kita keluarkan gambar saya sekejap. Mana gambar saya? Mana gambar foto? Okay, this is gambar foto. This is gambar foto saya. Saya cari gambar yang saya nak pakai. I believe I nak pakai satu keping gambar ni. Gambar ni actually I shoot pakai apa nama ni? I shoot pakai iPhone je. Kemudian I ambil satu gambar ni, ambil 2 gambar untuk I nak pakai. Okey, kemudian lepas tu I kena masukkan apa lagi I kena cari mana I punya Photoshop I. Runkan I punya Photoshop. Okey, this is my Photoshop. Kenapa I kena runkan Photoshop? Sebab Photoshop I tak ada dalam ni. And okey, I runkan dulu. This is Photoshop 2021. Okey, tengok dah ada dekat bawah ni kan. Okey, since dia dah ada dekat bawah ni, this is okey. Okey, I tarik gambar ni, I tarik bawah masuk dalam. Itu satu cara. Okey, satu cara lagi, you boleh buat cara macam ni juga. You pergi ke Photoshop ni, you file, you open, and
you carilah nama file yang you nak masuk tu. Contoh dia macam tu. So you boleh gunakan apa-apa cara. Okey. Jadi apa I nak buat sekarang ni, I nak copy kedua benda ni, I nak masuk ke dalam I punya Photoshop, kan. I nak extend sikit I punya screen ni, nak bagi supaya you all boleh nampak. I hantar ke sini bagi you nampak. Ni screen ni nampak kecil lah. Macam mana untuk I nak besarkan benda ni? I boleh besarkan ke? Ni saya rasa tuan-tuan senang sikit nak nampak. Okey, kita tengok dekat sini. Saya ada dua gambar. Yang pertama, saya ada gambar, this is gambar pertama saya, and this is gambar yang kedua. Kita tengok yang gambar yang pertama saya dulu. Bila kita buka Photoshop, this is kita punya screen kita yang kita akan nampak lah. This is panel yang menunjukkan semua kita punya gambar kita. Kalau kita nak besar lagi, kita nak screen dia ni besar, kita boleh tekan butang F, kan. Di keseluruhan dia, kan. Ni gambar dia lah. Okey. Kalau saya nak zoom lagi, saya boleh tekan command plus untuk saya nak zoom. Kalau nak unzoom, saya tekan command minus, dia kecil-kecil. Kalau command command plus, dia akan besarkan saya punya gambar saya. Dekat sini is saya punya tool. Ni sini semua saya punya tool. This is basic. Saya tak nak sentuh banyak-banyak. Saya nak buat yang simple saja dia, supaya you tahu macam mana nak bawa masuk file, macam mana you nak bawa keluar file. This is ruangan layer. Dekat sini ada beberapa benda lah. Yang sini I nak tunjuk, this is navigator. Navigator ni you boleh nak bagi gambar kecil besar dekat sini pun boleh. You boleh adjust dekat sini. Ni pun you boleh adjust dekat mana benda you nak. Kalau you nak tengok histogram, you boleh klik dekat sini histogram. Jadi benda ni nanti kita akan pakai kemudian. You just relax dulu. Sekarang ni kadang-kadang kita ada gambar. This is kita punya gambar lah. Jadi gambar ni yang first kali saya nak tunjuk macam mana kita nak modify gambar. Kadang-kadang bila kita ambil gambar ni, kadang-kadang dia ada tercerah, dia ada tergelap. So macam mana kita nak buat? First is kita pergi dekat ruang image ni. Dekat image ni kita tengok dekat adjustment. Pertama sekali saya nak tunjuk adalah macam mana cara nak gunakan brightness and contrast. Kita klik dekat sini. Brightness dengan contrast ni, kan, bila kita bila kita masukkan dia akan keluar macam ni. Dia ada keluar brightness and contrast. Tengok dekat sini. Brightness ni, kalau saya rasa saya nak terangkan dia, saya boleh lagi terang ataupun saya boleh lagi gelap. Ni saya nak ambil yang tadi dia asal kosong, jadi saya nak bagi slightly gelap sikit saja. This is contrast. Contrast ni untuk saya nak naikkan, sama ada kalau saya naik kontras tinggi, maksud dia putih akan jadi putih, gelap dia akan jadi gelap. Jadi kita akan adjust sesedap rasa lah, kan. Sesedap rasa, kan. Kalau macam I nak bagi sedikit kontras, kemudian lepas tu brightness, I nak bagi cerah sikit, dan I boleh bagi cerah sikit. Macam tu lah. Kalau I nak ni kalau I nak bagi cerah. Then kalau dah okey, then I klik OK. Itu cara nak adjust brightness. Sama juga pergi ke image, pergi ke adjust. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, kan, menu ni dia ada banyak tau. Dia ada banyak, tengok ni ada banyak command. Kita kalau tengok semua menu ni, kan, kita boleh lemas lah tengok benda ni, kan. Kalau tengok benda ni ada banyak sangat, tengok banyaknya benda ni, susahnya nak belajar. Memang susah kalau kita tengok semua. Tapi percayalah, kan, bukan semua koman-koman yang ada dalam ni kita nak pakai. Kita nak pakai sikit je. So kita pakai apa yang kita nak pakai. Benda yang kita tak pakai tu pedulikan dia.
Okey, lepas kita dah boleh tukar kita punya brightness, kita kadang-kadang ada keperluan untuk kita nak tukar dia punya exposure. Exposure ni maksud dia kalau gambar tu tergelap ataupun gambar tu tercerah. Jadi macam mana kita nak adjust? Okay, this is tempat yang kita nak adjust. Okay, macam mana kita adjust? Exposure ni kalau you nak cerahkan satu stop, you bawa ke kanan. Ya. Kalau you buat satu ni maksud dia satu stop. Kan? Satu stop. Kalau you nak pakai macam ni pun boleh juga. Katalah you nak negatif satu stop. Macam tu pun boleh juga. Kan? Dia gelap satu stop. Tapi yang ni tadi saya tak nak lah pakai apa tu kan. Saya tak nak lah. Saya nak bubuh balik dalam keadaan asal. Okay, exposure dia tadi saya nak bubuh. Tadi saya dah gelapkan satu stop, saya nak naik balik satu stop plus satu. Okay. Okay, yang offset dengan gambar ni pedulikan, tak payah usik. Okay. This is exposure. Jadi tahu exposure tu kalau gambar kita tergelap, tercerah, kita boleh adjust dekat situ. Okay, seterusnya yang saya nak ajak tukar adalah dia punya saturation. Apa yang dimaksudkan dengan saturation? Okay, you boleh pergi dekat vibrant ni. Dekat dalam vibrant ni, bila once you tekan vibrant, dia akan keluar benda ni. Dia akan keluar benda ni. Vibrant ni dia ada vibrant dengan saturation. Okey, kita tengok dengan saturation dulu. Saturation ni kalau you bubuh saturation ni, you bawa ke kosong, yang you bawa paling kiri, gambar you ni dia tak ada color. Dia akan jadi gambar hitam putih. Okey, kalau you nak balik seperti keadaan asal, you setkan dia ke kosong balik semula. Kalau you bubuh tinggi sangat, nanti kan you punya muka tu jadi buruk. Bila dia jadi warna dia banyak sangat, kita panggil oversaturate. Kita tak nak oversaturate. Kita nak biasa-biasa je. Okey. Kalau macam gambar you kalau terkurang you boleh terkurang color, you boleh bubuh dekat color tu. Okey. Jadi kita tengok on the vibrance pula. Vibrance ni is kalau you buat saturation ni, kerana dia tinggi sangat kan, jadi saturation ni dia buat gambar tu jadi pecah. Sometimes you boleh juga modify, and vibrant tu you ubah dekat sini. Vibrant tu untuk dapat color. Vibrant ni dia menambahkan color juga, tapi dia tak mengganggu, dia tak buatkan over saturate macam tadi. Okey, katakan kita ambil macam ni lah kan. Kita ambil macam ni. Okey. Saturation tu katalah macam itulah. Alright. Okay, saya pun klik ni saturate banyak sangat ni. Saya slowkan sikit dia punya saturation. Okay. Vibrant ni saya naik sikit kot. Saya naik sikit vibrant. Saturation pun saya naik sikit lah. Saya naik sikit je. Okay. Kemudian saya klik OK. Okay. Okey, itu adalah saya naikkan color. Kalau you nak buang color, you nak cerah color, you boleh control dekat sini. Sometimes bila kita ambil gambar portraiture, kita tak nak color tu banyak sangat. Kita nak kurangkan cahaya. So, you boleh negatifkan dia lah. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana kita nak tukar dia punya color balance. Okey, color balance ni kenapa kita nak tukar? Okey, sometimes kita nak tukar benda ni adalah disebabkan oleh ada sedikit kesilapan setting white balance masa kita buat shooting. Okey, contoh dia. Okey, dekat sini sepatutnya saya punya lampu yang saya gunakan dekat sini, sebenarnya lampu ni adalah lampu dia punya white balance dia is a daylight 5500 Kelvin. Tetapi disebabkan oleh diffuser yang saya pakai ni is a diffuser lama kan, dia menyebabkan dinding-dinding putih yang di luar ni dia jadi kuning. Jadi ada keperluan dekat sini untuk saya nak ubah kan.
Jadi bila gambar ni dekat dinding ni dia jadi kuning, saya kena tambahkan dia punya biru. Dia punya kuning, kalau lawan dia is biru. Kuning lawan dia biru. Kalau hijau dengan magenta, kalau merah dengan cyan. Okey. Sekarang ni sebab dekat sini dia kurang biru, jadi saya boleh tambahkan biru ni. Saya boleh bubuh dekat kawasan highlight sebab this is kawasan highlight, kawasan yang putih. Jadi ini saya tambahkan biru sampai saya nampak dia okey. Dia nampak tak? Dia nampak okey sikit kan? Okey. Jadi apa gambar yang kurang lagi? Kemudian lepas tu saya tengok gambar dekat sini, dekat area kawasan ni dia jadi sedikit magenta. Jadi lawan kepada magenta adalah hijau. Saya adjustkan sikit hijau biar hijau ni dia boleh masuk sikit. Okey. Okey, kemudian lepas tu merah dia okey tak? Mungkin saya nak tambah sikit merah dia. Kalau tambah merah sikit, saya ubah sikit. Lepas ni kalau tak nak, saya sana. Tapi kalau saya ubah ke kiri, dia jadi biru sangat. Saya tak nak ada nampak biru. Saya nak saya punya tu jadi putih. Lebih kurang macam tu lah dia punya adjustment dia kan. Okey. Once dah okey, this is kita punya gambar yang kita dah edit. Okay, you boleh kecilkan sedikit gambar. This is gambar you nak. Okay, kadang-kadang kita ada keperluan untuk kita nak crop gambar ni. Tengok kat sini. Ada banyak bersepah-sepah dekat, berselirat dengan dia punya kabel-kabel. Saya tak nak. Saya nak crop sikit dekat gambar ni. Apa yang saya boleh buat is saya tekan C, butang crop. Jadi bila saya nak tukang crop, dekat sini actually saya boleh set. Saya nak bagi square ke apa ke. Kata dia I tak nak square. I nak apa ni, I nak ratio apa. Katalah I tak nak apa-apa ratio lah. I boleh matikan ratio ni. Ratio ni I boleh matikan. Ni pun I boleh matikan. I boleh matikan, I boleh set, I boleh tarik ikut suka yang I nak tarik. Katalah I nak bagi nampak dia punya kesan rule of third dia. Dekat sini I nak, yang ni belakang-belakang ni I tak nak semak. Yang ni I nak bagi, I nak buang sikit yang cluttered, yang banyak tu. So I nak bagi yang ni saja. Dan yang ada dekat dalam yang lain-lain ni I nak keluarkan. So katalah this is gambar dia lah. I nak macam ni dia. Dia ada nampak kesan rule of third. Sikit lagi, I nak naik sikit lagi. Katalah this is the gambar yang mungkin yang I nak ambil lah. I nak ambil macam tu je. Alright. Kalau once I dah ni, either I klik dekat sini ataupun I double click dekat sini. Bila once I double click kat sini, dia akan cropkan gambar ni. Bila dia crop gambar ni, sometimes kan kita nak ada resolution. Berapa resolution kita nak hantar dekat kita punya Facebook, ataupun kita nak printing, atau kita nak tahu berapa resolution dia. Jadi dekat sini kan kita nak ubah dia punya resolution dia, kita boleh klik dekat image kan, kita cari kita boleh tukar this is image size kan. Image size sekarang ni dia bagi tahu this is my original size is a 3528 pixel kali 244 pixel. Size dia adalah 24.7 megapiksel. I tak nak kan, I nak kecilkan gambar ni. So I nak pakai pixel. I boleh tukar ke pixel. Pixel. I nak pixel dia punya lebar dia is 1500. I nak masuk dalam internet je kan. Kemudian dekat sini resample ni I boleh pilih lah, I nak automatic ke apa kan. Yang ni I ambil automatic je lah, pedulikan. Yang ni I boleh kecilkan gambar dia kalau I nak tengok macam mana dia gambar keseluruhan yang dia edit, dia potong tadi kan. Resolution ni kalau kita pakai untuk desktop biarkan dia 72, tapi kalau untuk printing resolution ni kita nak a bit higher. Mungkin kita nak set, kalau kita nak printing kita tu nampak cantik, kita setkan kepada 300 dpi.
this is setting yang proportionate, 1500 dengan 1039. Kenapa tak 1000? Nanti kalau saya set kalau ini saya set dia tak sama, nanti gambar saya tu mungkin terpesek. Itu cerita nombor 2. Kita pedulikan. Katakan saya nak kecilkan gambar ni. Okay, gambar ni image size kalau saya pakai ni 1500 kali 1039 pixel, saiz yang 24.7 megapiksel ni dia akan jadi 4.46 pixel. So saya boleh kecilkan dia. Okey. Lepas saya kecilkan dia, kan, saya boleh file, saya boleh save as. Saya save as, saya boleh pilih, kan. Kalau macam saya punya saya punya komputer ni, dia akan keluar save tu mana. Nak save kat cloud ke save kat komputer. Okey, klik kat save kat komputer. Okey. Nak simpankan katalah dekat saya punya desktop. Okey, katalah this is gambar yang saya edit kali yang pertama, ED01. Okey, saya boleh save kan. Katalah gambar ni saya dah kecilkan, saya selalu bubuh kod S small. Maksudnya saya dah kecilkan file ni. Saya tekan butang save. Okey, itu satu cara. Okey, tunggu jap, belum habis lagi ni. Belum habis ni lagi. Okey. Jadi kan, bila lepas saya tekan save tu, kan, saya boleh setkan berapa kualiti yang saya nak. Katakan saya nak go for the maximum 12 quality, this is the maximum one. Saya klik OK, kan, dia akan save. Kalau you tengok dekat sini, dia akan save dekat saya punya file dekat dalam ni lah. This is saya punya file yang tadi yang lepas saya dah save tu tadi. Okey. Sekarang ni cara lain pula. Okey, cara lain pula Saya tunjukkan cara lain. Kalau let's say you ada gambar. Okey, gambar ni tadi kalau macam I nak besarkan tadi, apa I boleh buat is I tekan command plus untuk nak besarkan gambar ni. Okey, sekarang ni tadi I tunjukkan cara susah kan, untuk nak hantar file ni, untuk nak export file ni keluar. Jadi I kena resize dulu baru I keluar. Okey, satu cara yang paling mudah lagi kan, untuk you nak export file. Jadi apa you buat kan, you tekan file, you pergi ke export, cari export, mana export, this is export. Okey, cara yang pertama yang paling mudah adalah you tekan quick export as PNG. Okey. Kenapa PNG? Sebab bila you pakai PNG ni dia boleh kecilkan size file you. Okey, katakan ni coding dia ni I bagi ED03. ED03 I pun save. Okey, untuk I nak tengok apa file size ni tadi, I tekan image and I tekan image size, ataupun I boleh juga tekan option command I. Okey, tekan image size. So image size yang I export tadi adalah 3528 kali 2444. Okey, itu dia punya file size dia. Okey, itu cara yang pertama untuk kita nak export. Okey, cara yang kedua kita nak export, sometimes kan bila kita bekerja, kita buat kerja dengan contohnya kita buat website. Jadi dia ada space berapa pixel kali berapa pixel. Kita nak stick tu numbers of the pixel tu. Sebab kita nak pakai pixel yang kecil tapi kita nak hantar pixel yang besar. Jadi kalau pixel tu, ruangan kotak tu kecil, kita bagilah size ikut pixel tu kan. Buat apa kita nak bagi yang besar-besar, nanti gambar tu dia pixelated tak cantik kan. Jadi apa yang kita buat, so kita tekan ke file, kita pergi ke export. Okay, dekat export ni kita pilih save for web. Okay, bila kita select save web tu, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar 3 kotak. Okay, this is kotak original size. Size dia adalah 24.7. Okay, kotak kedua is a JPEG. Kat sini I boleh set apa nak. I nak GIF ke, I nak JPEG ke, I nak PNG ke, I boleh pilih kat sini. Tapi dalam keadaan ni I nak pakai JPEG high. Okay, this is JPEG high. Dan size ni akan jadi kecil. Dia akan jadi size file ni 1.56 megapiksel.
Okey, kalau I gunakan internet untuk nak masukkan, nak loadkan gambar ni, kalau gambar ni penuh lah, kalau saiz pixel dia 3628 ni, dia ambil masa lebih kurang 17 second baru gambar ni akan termasuk. Same thing goes dekat sini dan dekat sini. Ni gambar kualiti dia 30%, ni 60. So ini 15. So kalau you tengok, kalau gambar kualiti 30% kan, dia punya file dia dah jadi, saiz dia dah jadi lebih kecil. Dia 600 kan, 83 kilobyte kan. Yang ni 30%. Kalau I kecilkan kualiti dia, mungkin dia pecah-pecah, resolution dia mungkin tak berapa cantik kan. Dia akan jadi saiz dia jadi lagi kecil. Jadi kalau nak load ni 5 second saja. Itu kalau saiz saya 3500 pixel. Okey. Dalam kebanyakan kes kan, untuk kita buat website biasa ni, kita punya lebar dekat kita punya skrin ni kan, ujung sampai ujung tu selalunya lebar dia lebih kurang dalam 2000 pixel. Sebenarnya dia 3800 pixel, tapi dalam website tu mungkin kalau kita nak pakai sikit je, kita tak sampai pun 2000 pixel tu. Mungkin kita nak pakai sikit je, kita nak pakai lebih kurang dalam 1500 pixel. Okay, jadi apa yang kita buat, kita tukarkan, kita setkan dekat sini, kita nak pakai 1500 pixel dia punya width dia kan. Jadi dia akan setkan, dia akan calculatekan kita punya height kita. So you nampak tak, bila once I tukar dia punya figure dia dekat sini, dia punya size dia pun tukar sama kan. Jadi dia punya JPEG ni tadi daripada 1 something megabyte, dia dah jadi 309K. Yang ni pun dia jadi kecil, yang ni pun dia jadi kecil. Nak load gambar ni, sepenuhnya gambar ni, kalau dia load, dia ambil masa lebih kurang 4 second saja. Okey, katalah I nak. Jadi kalau I nak dekat sini, apa I buat? I tekan butang save. Okey, katalah gambar ni I dah kecilkan, I buah SED 00, katalah 03. I dah kecilkan gambar ni. Okey, so I tekan butang save. Okey. So lepas kita dah save dah benda ni kan, kita tekan Ctrl S untuk save kerja yang kita buat ni kan. So kita boleh tutup kan, kita tutup, kita tengok balik dekat kita punya dekat kita punya desktop dia, apa yang gambar-gambar yang kita ada ni tadi tu kan. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, saya ada, this is a file yang SED 03 ni tadi. Ni ada satu file, this is a PNG file. Okey, tengok file PNG file. Okey. This is PNG file. Kan? Gambar PNG file tadi. Kalau kita nak tengok saiz dia berapa, saya boleh tekan Ctrl I. Kan? Saiz dia berapa? 3528 kali 244 pixel. Okey. File saiz ni adalah 14.7 megabyte. Okey. Yang ni yang PNG ya, saiz pixel besar. Yang ni file yang saya dah kecilkan, saya buat nama ni SED 03. Okey, saya tekan spacebar. Okey, this is gambar yang saiz JPEG yang saya dah kecilkan. Okey, kita tengok apa dia punya saiz dia. Saya tekan Ctrl I dekat sini. Okey, tengok file ni saiz dia berapa? Saiz dia hanya 317 kilobyte. Dia punya saiz gambar dia, pixel dia berapa banyak? 1500 kali 1039. So itu saja yang saya nak tunjukkan pada malam ni. Untuk the next video, saya akan explain lebih mendalam sikit, iaitu berkenaan dengan layer. Macam mana kita nak pakai layer, macam mana kita nak pakai teks. Kemudian seterusnya video yang satu lagi itu, saya akan explainkan macam mana nak buat masking. Jadi kalau tuan-tuan nak memberi semangat kepada saya untuk saya produce lebih banyak lagi video-video berkenaan dengan scuba diving, fotografi, pasal Photoshop dan lain-lain editing, please support saya, please subscribe, like, komen dan share. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa persoalan ataupun ada apa-apa cadangan kan, masukkan, tulis kat ruangan komen ni.
Tulis dekat situ, nanti bagi saya baca, sampaikan apa yang tuan-tuan nak tahu, nak belajar. Nanti saya akan preparekan video-video yang tuan-tuan minta tu. Okey, kita jumpa lagi untuk the next video. Aktifkan selam dah.